Soalan yang pertama, Ustaz boleh bagi penerangan tak berkenaan dengan maksud setiap pergerakan dalam solat. Gini, masalah pergerakan dalam solat ni sebenarnya kita tidak tahu apakah hikmah pergerakan di dalam sembahyang. Qiyam, akad tangan, rokok, i'tidal, sujud, antara dua sujud, baca tahiyat apa semua tu, maka benda-benda lagu tu kita tidak tahu hikmah dia. Tetapi ulama buat kajian. Mungkin-mungkinlah maksud dan hikmah dia lagu tu. Maksud qiyam sebagaimana disebut dalam Ilmu Musalli, ada maksud sebagai tanda rindu, ada maksud tanda mahabbah, ada maksud suka, ada maksud teringat, ada maksud macam-macam. Maka hak tu berdasar fahaman yang Allah Ta'ala buka kepada ulama. Tapi tidak semestinya maksud dia lagu tu. Banyaklah syarahan maksud gerakan. Apa hukum jika seorang lelaki mengajak untuk berkahwin, pihak perempuan pula bersetuju? Adakah sudah dikira bertunai? Ya, hukum dia. Apabila seorang isteri, seorang perempuan sanggup dah nak menikah dengan seorang lelaki, tak nikah lagi, saya sanggup. Awak sanggup tak? Saya nak nikah dengan awak, awak sanggup? Saya sanggup. Tunai dah tu. Tak perlu bui cicing, tak perlu bui cicing. Tak perlu bui apa saja. Pihak lelaki perempuan itu setuju dengan nak jadi isteri, maka dia dipanggil bertunai. Apa beza bertunai ni? Apabila dia bertunai, haram bagi isteri saat ni, lelaki perempuan saat ni, dan haram kepada lelaki lain untuk bertunai lagi. Perempuan saat ni, tiba-tiba dia tunai dah dengan lelaki saat ni, dia sanggup dah dengan lelaki pertama. Tiba-tiba lelaki kedua mari dengan kereta Mercedes dia apa semak pulaknya sanggup hak kedua. Haram perbuatan lagu ni, berdosa perempuan tu. Kerana dia telah memberi harapan kepada orang yang pertama. Begitu juga lelaki lain haram masuk minta kepada perempuan yang sudah dipilih orang. Yakni perempuan yang sudah setuju nak nikah dengan orang lain. Contohnya kita tahu dah perempuan ni sudah dia setuju terima dah nak nikah dengan orang, kita pergi masuk teras sekali. Takut ambo boleh haram gitu. Takut hati perempuan ni berubah, boleh kita perbuatan ni jadi dosa. Nabi kata jangan kamu pinai atas pinangan orang. Dia panggil potong kiu lagu tu. Haram hukum dia. Berdosa. Tapi kalau dia nikah sah hukum dia, tetapi berdosa. Kebanyakannya kalau buat lagu ni, doa orang yang kena zalim, lelaki yang ditolak pinangan dia saat ni mula-mula setuju. Tiba-tiba kena potong kiu, dia pun berdoa dengan Tuhan. Hak tina tu tak bahagia sampai mati. Kena doa orang yang kena zalim ni, biasanya boleh anak-anak jadi tak pakar belaka. Bapa anak ambo jadi punuh belaka. Demo nikah dulu dengan hak tina ni ada berapa orang? Ada berapa? Sudah. Dia doa kepada dia. Kena doa kepada orang tu. Jadi berhati-hati orang tina. Silap pilih, duk main gelenyang hak ni, gelenyang hak ni, gelenyang hak ni. Bahasa tengok kakak semak ni, kakak semak nak Korea betah, Heronostes betah, gosok kali pakai berdosa dengan lagu tu. Doa selepas qomat sama ke doa lepas azan? Sama saja. Cuma qad mati solah tu doa dia lain. Qad mati solah, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min solihi ahliha. Tu doa tu sikit ya. Tak qad mati solah. Dosa kodok hati kita berbolak-balik dengan perancangan Tuhan, kita yakin dah dengan janji Tuhan, tapi sebab tak sabar kita jadi sedih. Hak ni tidak jadi dosa, cuma standard manusia. Selagi mana hati dia tidak berpegang 100% dengan Allah, tidak reda, tak betul-betul hati menjadi seorang hamba Allah yang benar, maka dia akan ada perasaan sedih dengan takdir Tuhan. Apa yang berlaku dia akan terasa hati. Tetapi orang yang sudah hati dia penuh dengan Allah, maka tidak akan terasa hati dengan tindakan yang Tuhan buat. Maka orang yang masih terasa hati, pegangnya hati dia masih tidak terlalu kuat. Kena belajarlah, berlatih kuat. Amal ke ayat ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyak ke sebut ayat tu. Benar kodok orang perempuan bernikah
akan menjadi pengikut Sayyidina Fatimah nanti ketika beliau dititiai sirat. Gini mudah nak sebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia yang ikut satu kaum, dia dimasuk dalam golongan itu. Maka Sayyidina Fatimah ni pakaian dia lagu mana? Perangai dia lagu mana? Kalau kita ikut pakaian saja tak ikut perangai, masuk Allah juga. Kalau kita ikut perangai tak ikut pakaian, masuk Allah juga. Kalau kita ikut dua-dua, insya-Allah akan jadi golongan Sayyidina Fatimah. Nah, maka kena ikut belakalah. Kena ikut perangai, kena ikut nikah dia. Muka kita tutup, hati kita tak tutup lagi dengan orang jatuh. Kadang-kadang pakai nikah dah. Nikah tu tutup dah. Tetapi hati duk tengok orang jatuh ni. Duk tanya gelenyar orang jatuh ni. Tengok jatuh semak sikit belalok putih mata. Kita pakai nikah. Hak ni payah nak ikut juga Sayyidina Fatimah. Jadi kena ikut belaka baru jadi tentera Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah ikut Sayyidina Fatimah, tak ada masalah dah lah. Di akhirat orang duk tengah kaluk tiba-tiba dengar suara belaka. Hei orang ahli mahsyar, tunduk kepala kamu. Sayyidina Fatimah nak lalu dengan pengikut-pengikut dia. Maka orang pada mahsyar semua tunduk. Tak boleh tengok Sayyidina, tak boleh tengok Sayyidina Fatimah. Maka Sayyidina Fatimah berjalan berok dengan kongkok dia. Nampak, saya pakai purdah, pakai berapa dia, hok ikut perangai dia zahir dan batin, boleh ikut. Lalu tiap-tiap siruk sekali dengan Sayyidina Fatimah. Tapi janganlah kita buat lesing pula pakai nikah. Ambo Sayyidina Fatimah dah. Perangai tak ikut. Jadi masalah juga. Ada kodok amalan untuk ikat koring kita. Daripada hasut buat jahat, tak ada amalan. Hok penting, kita jadi baik, sentiasa ingat Tuhan. Koring kita sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nabi kata koring hamba pun lagu tu juga, tetapi Tuhan lindungi hamba, maka koring hamba pun jadi baik juga. Koring ni adalah jin yang beranak sekali dengan manusia. Ingat, jin ini iblis dan syaitan masuk dalam golongan jin. Maka jin asli hok duduk dengan kita seekor, dipanggil koring. Kita lahir akan lahir koring dengan kita. Hak koring ni duk ajar kita buat jahat. Kalau kita buat jahat, seekor setan pula Tuhan letak pula dengan kita. Dalam ayat Quran kata nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Maka kami ikat seekor setan duduk dengan dia apabila dia buat jahat. Jadi hak asli ada dah seekor. Setiap kali buat maksiat, setan pula duduk dengan kita seekor. 4 kali maksiat, 4 ekor setan, seekor koring. Pas tengok maksiat cemuk mana, beribu setan duduk dengan kita. Kita lah kepala pengak setannya sebenar. Tu dalam ayat Quran kata, kalau setiap kali lupa Tuhan, setiap kali buat maksiat, Tuhan ingat seekor setan letak sebagai koring kepada dia. Tak ada amalan, jadi baik ingat zikir kepada Tuhan saja. Bayar video mana lebih afdal, beras ke duit? Beras menurut mazhab kita beras. Kerana duit ni kalau perai duit jadi tak laku. Beras perai kau laku orang nak makan. Maka beras itu manfaat dia tentu, pasti. Duit manfaat dia belum pasti. Kadang-kadang kalau negara perai pitih 50 ya, harga supaya 20 sen. Tapi kalau beras cupok perai setara mana, manfaat dia tetap beras cupok. Mazhab kita pilih beras lebih afdal daripada duit. Apa perlu dibuat jika seorang ingin bertaubat dari kes kecurian, rompakan, mengambil hak orang? Taubatlah dengan Allah Ta'ala. Maka kita kena hantar semula kes hak kita curi, kita rompak. Dah lagu tu, kalau amo nak taubat lagu tu selok amo. Pas masuk kes, masuk jaga, kena katok pulak amo lah, jaga bunuh tekuk lah. Bagaimana? Gini. Taubat dengan Allah Ta'ala, buat ibadat banyak. Niat ibadat tu nak balas hak kita curi, hak kita ambil ketika kita hidup. Tak usah buka kes kita di mahkamah di dunia, buka mahkamah akhirat saja. Taubat senyap-senyap, pitih tu kita buat kebaikan, niat nak balas semula kejahatan hak kita buat. Kalau hak dia nak minta, kita balas dah dengan pahala. Betul kodok kisah Qarun tenggelam dalam tanah. Masih hidup tenggelam dalam tanah siapa lah ni jala ke. Tu dalam cerita lah. Hamba nak royak betul 100% pun tak juga. Disebut di dalam kitab-kitab kata lagu tu. Moga tak sabit dengan Al-Quran dan hadis yang sahih mutawatir.
maka boleh kita engkar. Nah, nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Nah, supaya kita tak percaya ke PhD lalu ni. Lo ni kan tak percaya ke PhD, tak dosa pun. Ni takut. Engkar cerita dalam hadis, dalam kitab tak takut. Engkar PhD takut. Lo ni orang tak percaya ke PhD, tak takut. Ada orang bimbel, ke punuh email hangpa tak percaya ke PhD, tak juga. Contohnya lah, nak kata ada orang lo ni kita nak baiki akidah masyarakat lo ni, orang PhD tu supaya Tuhan. Tak percaya Imam Syafi'i tak apa lagi, jangan tak percaya ke PhD. Ada juga orang lo ni, jadi kita nak baiki slow-slow. Sebab tu hangpa sebut secara soreh lagu ni, sebab kita tengok fenomena lo ni, orang PhD ni supaya betul belaka. Dia kata tu wajib percaya. Jadi kalau pendapat imam mazhab, cerita-cerita dalam kitab pun kita tak percaya, maka hak PhD lagi-lagilah. Gitu nah. Jangan takut tak percaya kepada PhD. Tak jadi kafir langsung. Makruh pun dok. Nah. Lagu tu. Contoh saja. Nah, jangan seru orang PhD. Saya tidak solat berjemaah bersama imam kerana tidak mahu solat berjarak. Aduh, apa tak sembahyang hati imamnya. Nah. Selesai solat imam, saya dan kawan saya berjemaah merapat kisah. Nak tunjuk gapo ni sebenar ni. Adakah saya dapat fadilat sah berjemaah di awal waktu? Ni kita nak sebut selalu dah, nak ngepek sikit. Wak KJL dengan jahil. Kita rasa benda tu betul. Rugilah wak KJL lagu tu. Semayalah lo ni kalau berjarak pun tak dosa dah kita sebab orang larang. Boleh pahala sah rapat. Kita semaya jarak lo ni boleh sah rapat juga. Nah, lagu tu. Tak suruh bertakutlah kata jadi makruh kau gapo. Kalau nak semaya rapat, semaya di rumah. Ni duk semaya jari-jari lepas tu pergi semaya pula rapat nak tunjuk kita gapo dia? Anti Freemason kau anti gapo kau ni? Pemikiran tu biar cerdik, ikut ulama. Nah, tak dosa, tak suruh bimbel lah semaya tak rapat, tak suruh bimbel jangan buat 2 kali zuhur lagu tu lah. Takut dengan sebab kita buat lagu tu pula orang jadi terasa hati. Nak jawab lagu mana kita dengan Tok Imam? Tok Imam kata, apa semaya semula dengan saya? Tak sah kau semaya dengan saya. Tok Imam ni ejen Yahudi. Tak ada apa dah lah. Dia nak jawab lagu mana depan Tuhan? Tok Imam tu kata saya tak pernah jadi ejen Yahudi. Dia tuduh saya ejen Yahudi. Tok pandai-pandai. Siapa dia ajar awak KJL lagu ni? Orang alim kau ajar awak KJL lagu ni? Cutera tanya, siapa dia waktu ambil fatwa kata lagu ni? Ada orang tak segi semaya masjid kerana semaya tu jauh-jauh. Ulama ke waktu ambil perkataan lagu ni? Kalau ulama tak waktu ambil perkataan lagu ni? Ada lah tu. Hamba malah syarah takut seru hati. Saya nak tanya apa pendapat Ustaz tentang Habib Omar. Sebab ada orang kata dia sesat. Dia bukan keturunan Nabi. Orang kata, ikut dia orang nak kata. Ambo dia kata sesat. Ambo orang kata batiniah. Ambo orang kata ajaran sesat. Ambo orang kata capaliung, sembah kubur, sembah gapo. Jadi kau orang kata. Lah ni kita tengok kalau benda tu ada bagi kita kena baiki. Kadang-kadang musuh tu dia tengok keburukan kita. Molek juga musuh ni. Dia sebut keburukan kita. Jadi kita tengok, ni buruk aku boleh baiki. Sudut pandangnya positif kita tengok musuh kita. Tetapi kalau semata-mata orang duk tuduh, kata dia bukan keturunan Nabi. Fitnah besar ni. Maulana mana royak lagu ni. Buat kerja lagu ni kata dia bukan keturunan Nabi. Demo cek kau sanak dia. Demo tuduh dia bukan keturunan ni seolah-olah dia mendakwa. Dia nak zina ke? Dia tak kenal tok dia. Demo tuduh keturunan orang ni. Mengingat apa dia kata? Ada orang mudah-mudah lah ni. Wak forum tu kat orang ni bukan keturunan Nabi. Dia ada cek sanak dia. Tok dia mau kenal kau tak? Dia nak tulis nama tok dia naik ke atas tu dia mengaji. Keturunan dia ada orang sahih ke? Pada mau tuduh tu berdosa tentu dah. Tentu dah berdosa kata. Hok kata makruh pada mau nak minta maaf bila dengan dia? Ayah dia mati dah. Nak minta maaf kata. Dah kata pandai-pandai ayah dia nasakkan kepada Nabi. Tuduh habis keturunan dia. Kalau 39 orang siapa ke Nabi, 39 orang kita kena minta maaf. Dok kata kawan tu dok menipu. Tidak kau berdosa. Nabi kata Allah melaknat orang yang menasabkan seseorang kepada bukan pok dia. Ingat dia tu jahat setara tu ke? Bukan keturunan Nabi. Dia ajaran sesat pula. Dia mau mengaji kau dengan dia. Tanya kau dak dia. Ulama iktiraf kau dak dia. Lepas tu dak dengar Wahabi.
Pak Wahabi betul kan dok? Cuba tanya kat Wahabi ni, ulama kata apa dia mengenai Wahabi. Jangan dengar perkataan orang. Nah, tanya tubuh dia. Betul kau dok dia ajaran sesat, pergi belajar, tanya anak-anak murid dia. Nah, hak ni kerja dosa belaka ni Wahabi dok canai benda lagu ni. Apabila tak suka kepada seorangnya tuduh belaka. Kawan ni bukan orang alim pun. Tukar kayu tak tahu dengar dia mari duk mengajar awak lolok pandai-pandai. Nah, ada orang buat forum lagu ni. Forum tu nampak macam agama, forum membentangkan kesesatan Habib Omar lah apa dia. Nampak macam agama, tetapi forum maksiat. Siapa dia hadir dalam forum tu seje dosa seje. Duk dengar orang fitnah ke orang, duduk kata ke orang. Sekali pun panggil tu Maulana ko, Syekh Rabbana ko gapo dia. Orang jujur kamera berdosa, jo sebar video tu berdosa, siapa kalau ni berdosa tak minta maaf dengan tuan dia duk fitnah. Nabi pun kata, dalam Quran pun kata, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu menuduh orang benda hak dia tak buat lebih jahat daripada bunuh dia lagi. Mu nak marah ke dia ambil jak bunuh dia, lebih molek daripada mu duk fitnah dia. Maka orang duk dengar video tu, orang duk suka jahat kepada dia, dosa bersalah sila fitnah. Buat sekali, orang 10,000 orang dengar video tu, orang pun anggap lagu tu berdosa dengan lagu tu ya. Nyanyolah dah. Jadi minta bertobatlah. Sebar, tutup, delete habis video-video duk kata kat orang lagu tu. Bukan pasti pun duk main teka-teka saja dah. Biar dia dengar sekali. Hak jo kecek tu biar dia dengar sekali. Kadang-kadang kalau kita kiyahnya awak tak faham. Nak royak nak sebut nama takut seru hati lajak. Kita kecek secara umum. Hamba tak pernah tuduh siapa-siapa dia. Tetapi kalau siapa dia makan lada, dialah yang buasinya. Bismillah. Lagu tu. Orang makan benda sihat tak ada masalah apa. Tu kaedah dia. Assalamualaikum Ustaz, mohon ijazah doa burung. Doa burung ni tertulis disebut di dalam kitab Lum'atul Awraq Tok Wei Ali Kuteh. Ceritanya burung ada ijazah satu doa. Burung ni terima daripada burung. Dengar kok Wahabi mapuhlah doa ni. Wahabi seterumna. Nampak kalau hak pelik sikit seterumna. Dia paling minatnya PhD Yahudi, cara mikir modern-modern. Tu dia minatlah. Kalau benda-benda lagu ni tekan selalu dia. Ijazah burung hamba dok ijazah ke amalan ijazah doa burung ni sebagaimana hamba terima ijazah umum kitab Lum'atul Awraq daripada guru-guru hamba. Secara khususnya Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Seligi. Ijazah burung. Dalam tu ya tulis ada doa ijazah doa burung. Tengoklah dalam tu ada lah. Adakah boleh kita tukar nazar dari sembelih kambing kepada sembelih lembu sebab daging dan harga lembu lebih banyak daripada kambing? Tak boleh. Biarlah harga lembu tu lebih tinggi, tak boleh. Sebab nazar ni kena buat hak benda kita nazar. Tuhan tak si minta banyak. Kalau nak buat lembu pula, nazar sekali pula. Buat kambing lagi, buat lembu lagi. Baru nak uji betul-betul. Tengok lagu tu. Boleh kau nak tukar nazar sedekah duit 500 kepada sedekah barang pula? Tak boleh. Kalau kata sedekah duit, nazar ya tak boleh tukar. Duit dengan barang lain. Lainlah kalau kita nak uji sumbangan kepada masjid. Sumbangan ni bentuk makanan ke umum ni. Bentuk duit. Tu tak apa. Saya nak uji duit 500. Tak boleh. Duit kena uji duit. Tak boleh uji tanggung lipat lagu tu dah. Kena uji petih lah 500. Kalau imam terlebih rakaat. Imam sebagai makmum berdiri tegak, selepas ditegak imam dan sebagai makmum tadi duduk semula. Sah tak solat imam dan makmum tadi sah hukum dia kerana tersilap. Tersilap hukum dia dimaafkan. Adakah batal solat jika bacaan dalam setiap rukun yang wajib dibaca dalam hati hukum dia tidak sah, rukun qauli kena baca di mulut. Nak tanya hukum jika kita selesai solat fardu isya contohnya, terus kita bangun untuk solat ba'diyah tanpa wirid doa lepas fardu isya tadi. Apa hukum dia? Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Misalnya ia lorak kau gapo pakai semaya ba'diyah. Moleknya
biar ada senggel di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Nah, dengan wirid ko, senggel dengan wirid ko, senggel dengan berdoa, barulah bangun sembahyang sunat. Andai kata kita sempat waktu Imam Mahdi nanti, adakah semua orang Muslim wajib pergi bai'ah di Mekah? Tanya dah hari tu ni. Adakah perempuan wajib menjadi tenteranya juga? Ginilah, apabila sampai waktu dia, automatik akan terjadi lagu tu. Masuk bai'ah ni maknanya kita menyokong perjuangan Imam Mahdi. Tak syarat kena pergi. Tak semua orang boleh pergi ke Mekah tu. Lah ni tengok orang susah duduk kampung. Cita-cita dia nak agama, nak Islam, nak gapo. Adakah dia akan jadi tentera Dajjal kerana dia tidak bai'ah Imam Mahdi? Masuk bai'ah dia menyokong perjuangan Imam Mahdi. Jadi seluruh dunia orang mukmin pada masa tu menyokong perjuangan Imam Mahdi. Dan ada orang-orang yang diberi rezeki menjadi tentera Imam Mahdi pula. Tak semestinya orang tak jadi tentera tu jadi tentera Dajjal. Nah. Sifat warak ni masuk dalam bab fiqh ke tasawuf? Masuk dalam bab tasawuf. Kerana warak ini bukan warak ni ada warak daripada benda haram. Hak tu memang tertuduh. Wajib bab fiqh pun bahas bab tasawuf warak hak benda haram, hak tu memang tertuduh. Manakala tasawuf sunat masuk dalam bab tasawuf. Warak sunat masuk dalam bab tasawuf, warak wajib masuk dalam bab fiqh. Dosa gapo dia nah. Seperti melihat perempuan dalam kitab fiqh kata haram. Tak syarat dalam kitab tasawuf. Dari tasawuf kata ada ya. Tapi warung lebih lagi. Warung tidak melihat selain daripada Allah. Dalam kitab fiqh tak bahas. Pakak tu apa? Tasawuf pula bahas. Nah, jadi ada bab ni dia akan pergi kepada tasawuf gitu. Macam mana nak amalkan sifat warok? Belajar ilmu warok. Bukan koyak sore duduk celah dinding warok doa hamba tak kecek tak gapo. Nah. Saleh ustaz lepas dak tanggungjawab suami bila ajar hukum ilmu fardu ain kepada isteri tapi isteri tak sikut. Apa suami perlu buat? Tak sikut nak kata lagu mana kita suruh dah tak laki. Kita sendiri tak dengar kata-kata kita. Kita sendiri kita ajak diri kita nak jadi baik. Diri kita tak jadi baik juga. Pas bini kita lagi-lagi. Diri kita tak dengar lagi. Maka hak penting kita tunai dah tugas kita. Dia tak buat dosa alik dia, tak dosa alik kita. Beza zikir hati, zikir nafas minta ustaz ijazah ke gini. Zikir hati, zikir nafas ni hamba tak boleh nak ijazah secara umum lagu ni. Hamba tik secara reka. Zikir hati maknanya hati ini ni, hati dek jantung kita biar sentiasa ingat Tuhan. Degupan jantung kita sentiasa ingat Tuhan. Kita kecek pun hati duk ingat Tuhan. Maka kita kecek jadi tak nipu. Kita kecek jadi tak ngata ke orang. Ni hati je lah, zikir hati. Nafas pula, nafas kita ni. Ni nafas duk sini. Bukan nafas duk sini, nafas duk sini. Ni, zuh masuk, zuh masuk ni biar ingat Tuhan semacam. Setiap kali nafas kita nafas ni, biar ingat Tuhan semacam. Hak tu secara umumnya. Secara tafsir tak boleh lah. Kena wak mari suk beluk. Pak Pik, boleh nama. Pisai banyak dah nama. Royak awal lagi. Aku mari pisai kat banyak telajuk dah pisai dah. Apa hukum pendapatan hasil daripada kerja menyeluduk beras, kerja seluduk lembu, seluduk manusia? Allahu akbar. Di sepada style. Patu bui duit kepada pihak keselamatan dah pula. Ni hamba tak tahulah bukan hamba tuduh kepada pihak keselamatan ni hamba baca soalan dia kata sedap dia kata hamba tak pernah ambil pun duit. Dok hamba baca soalan ni Sekiranya haram bagaimana pala hukum orang pekerja jom meko jom munggah jom ngata lagu mana? Sudah. Apa hukum lagu ni? Gini. Seluduk tu satu masalah. Benda haram satu masalah. Seluduk dadah. Seluduk tu khilaf ulama. Hukum seluduk tu sendiri maknanya lari daripada cukai kerajaan negeri, cukai kerajaan, maka hak tu khilaf ulama. Boleh kau tak buat ataupun tak boleh buat. Ada ulama kata boleh sebab haram bagi kerajaan mengenakan cukai kepada orang Islam. Sepatut benda tu masuk tak perlu cukai. Kena cukai juga. Ada kata tak boleh, ada kata tak boleh. Maka khilaf ulama. Tapi benda hak kita buat tu apa dia? Kalau seluduk orang Tino, seluduk pelacur ke, seluduk dadah, seluduk apa, hak tu haram. Tapi kalau bos seluduk lembu ke, seluduk beras, boleh kira lagi. Jadi hok miku, hok munggah, ngata ni ngata gapo? Ngata dadah, dosa. Lagu tu. Kalau buah berah ni boleh kira lagi dah. Gitu saja khilaf ulama dari sudut hukum dia.
Saleh uskung uskung gapo dia ni? Uskung ni gapo dia ni? Mohon pencerah. Apa nama ni? Uskung anta wa zaujukal jannah. Bukan apa dia? Old school. 22 ni. Tak tahu. Tak tahu jadi tak tahu jawab. Dah tak tahu Saleh. Ijazah amalan untuk masuk alai ghaib. Allahu akbar. Tak cukup alai ni nak masuk alai ghaib dah pula. Kalau masuk berjeritlah. Syukran murabbi, ana merindui murabbi. Nampak? Bila habis Covid, bila boleh bertemu. Tak boleh nak rentah negeri lagi. Masalah nak masuk alai ghaib. Gini. Manusia ini alai dia adalah alai syahadah. Alai zahir lagu ni alai manusia. Maka ciptaan Tuhan dah sesuai dah manusia hidup di alam ni. Kalau kita masuk alam orang lain, alam jin, alam gapo, kita tidak akan boleh sesuai ke diri kita dengan alam tu. Kita masuk alam jin, sudah kita. Nampak jin pacarah hidup jadi tak normal. Macam orang gila, betal kecek sore, betal ngepek, betal gapo, masuk alam ghaib. Jadi disyukur jangan masuk alam ghaib. Alam ni pun tak ada nak masuk lagi. Bagi tak baca. Sebab ambo pun tak reti nak masuk alam ghaib ni lagu mana. Mahram lagi kau saya dengan bekas ayah tiri saya. Mahram sampai mati. Mak kita pernah berkahwin dengan dia. Maka dia jadi ayah tiri kita. Maka balah dengan mak kita jet dia, menecak pahak mereka. Bercerahlah dua orang tu. Dia pun cerah. Maka dia pun jadi bekas ayah tiri kita, ya. Batal semaya, tak batal dah semaya dengan kita. Sampai bila-bila kalau dia ayah tiri tu dah setubuh dah dengan mak kita. Cakap mak kita nak oyak kok kita. Pok mu dah dengan maknya duk gitu. Nampak cakap kita nak tanya, jadi apabila menikah tu kena faham ya setubuh dah tu. Tu kita tengok ayah tiri tua nak selok dah tu. Ikut dia tua buatlah Tapi kita faham dah tu. Apabila menikah tu setubuh lah kita faham Lainlah kali kata tak setubuh lagi, maka tak jadi anak tiri. Rabibah pun tak jadi Ada peluang nak nikah lagi. Kalau tak setubuh dengan ibu, ada peluang nak nikah dengan anak. Maka peluang nak nikah tu bukan jadi mahram. Kita maafkan seseorang. Adakah kita tidak maafkan seseorang itu jadi halangan kita untuk masuk syurga? Ya. Kita tak buat salah kat orang, tapi kita tak maaf kat orang. Terhalang juga? Ya, terhalang. Sebab apa terhalang? Sebab nak cara urusan kita. Bukan sebab kita dosa, sebab dah demo kata nak marah ke dia, okey? Tu hari peluang kita nak setara mana? 1000 tahun, 2000 tahun tunggu kes kita. Bukan kes sebab dosa kita, sebab dosa orang, sebab kita tak si maaf dia. Kita kena ada hari cara tu. Maka tak boleh masuk syurga lagi. Tak boleh masuk syurga lagi. Sebab apa hamba tak boleh masuk syurga lagi? Dia demo kata nak marah ke dia, okey? Tu hari adik sungguh hari dia demo nak marah. Tunggulah mana. Kapan tu kawan tu kena teng ke 15,000 juta. Tunggulah. Jadi tak boleh masuk syurga lambat. Bukan tak boleh masuk syurga, jadi lambat sebab nak selesai kekih dia. Berdosa kalau kita selalu tahajud lepas tu kita berhenti. Tidak berdosa. Tak boleh pahala lah cumanya. Pahala tahajud tu tak boleh lah. Cuma Nabi kata moleknya benda tu istiqamah. Madama wa in qalla. Benda yang istiqamah sentiasa sekalipun sedikit. Serigala ni masuk spesies anjing kau dok kena sama kau dok. Ya gini, anjing, serigala, kucing masuk spesies kucing. Bukan spesies anjing, tak silap hamba. Dia spesies kucing. Kucing ni rima, spesies kucing. Dia panggil spesies kucing. Tu menurut klasifikasi saintis. Kucing belaka, dia panggil keluarga kucing. Kucing hutan, anjing pun masuk dari keluarga kucing. Rima, kucing, serigala, kucing belaka. Bukan dari sudut hukum hakam. Hukum anjing saja yang kena sama, serigala, kucing tak payah kena sama. Sekalipun masuk dalam spesies yang sama. Mohon ijazah amalan dari Asmaul Husna ya zahir ya batin. Boleh kodok. Hamba tak tahu tu amalan ni lagu mana. Cuma doalah dengan Asmaul Husna, hukum dia boleh. Mana-mana tu ada khasiat, ada kelebihan dia. Kau tak ada kelebihan Asmaul Husna, pitih yang ada kelebihan. Ada orang lah ni, percaya tak ada kelebihan.
Nah, dok beramah sungguh. Oh, demo rasa demo ada kelebihan. Hamba rasa demo pun tak ada pakar juga, tak ada faedah, tak ada kelebihan. Hamba ada kelebihan. Hamba mengaji boleh PhD tak ada kelebihan. Oh, Asma Husna demo kata tak ada kelebihan. Nama Tuhan demo tak ada kata tak ada kelebihan. Demo ada kelebihan. Mulia pada nama Tuhan kau demo. Nah, ada orang mikir lagu tu. Jadi lo ni hamba nak kecek biar jelas sekali tauhid tu. Biar nampak siapa dia sebenarnya hatu. Nah, raksasa botol Maharaja Wano panggil. Nah. Bila ibu laba dalam rumah boleh kau bunuh kau dak. Ibu laba ni lagu ni. Laba ni di antara binatang yang dilarang bunuh kerana adalah cerita-cerita dia antaranya jasa dia kepada Nabi kita. Maka kalau terpaksa misalnya banyak sangat kau jadi gitu, maka hukum dia boleh lah. Nah, tapi kalau tak perlu sangat ambil-ambil sepok teruk luar lagu tu lah. Oyak dia jangan masuk rumah hamba. Buat lain. Untuk amal selawat Sultan Mahmud Al-Ghamawi. Perlu tak dapat ijazah. Betul kau fadilat membaca selawat ini bersama 100,000 kali baca Hamba tak tahu ni selawat ke apa dia minta maaf dah. Hamba pun tak ngapa banyak selawat sikit je. Macam mana nak buat mak sendiri selalu sangka buruk pada anak, lepas tu terasa hati sedekah anak tak niat pun nak buat gitu. Ni bukan soalan, ni masalah dia panggil. Kita sebut dah dah. Tahu dah. Benda lagu tu ni masalah lagu ni kita kena pandai pujuk bin. Kadang-kadang tok tua kita, kadang-kadang mak ayah kita, kadang-kadang adik-beradik kita suka jahat macam kita. Tak suka kepada pribadi kita, tak suka kepada perangai kita. Hak tu kita nak buat lagu mana? Pandai-pandailah kecek belanja dia KFC tiap-tiap hari kau insya-Allah lah. Tanyalah mak dia buat apa, mak suka buruk. Nantilah saya beli kok mak gelam tupak dakak lah. Kok 25,000. Esok beli pula. Beli boleh 5. Baik kita ni. Nah. Oh ni beli pun kira dengan orang tua. Nah, nak belanja gelar pun tak ada, nak belanja nasi pun tak. Beli selipar Jepun pun tak ke orang tua. Nah, pandai-pandailah ambil hati, tak tahu buat apa ni. Cerita dia ni tak habis cerita ni. Dia dok kata orang dok suka jahat ke dia dah. Buat apa tu kita tak tahu. Sebab tu soalan ni kaedah dia faham soalan itu nisful jawab dah. Sebahagian daripada jawapan dah. Hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak hukum sesuatu mesti kena faham suasana sesuatu. Ni tak jelas ni. Ya itu ayat kata orang dok suka jahat kepada dia, mak dia dok suka jahat. Bab apa kita tak tahu. Yang suruh kita ngepek ke mak dia. Oh benar dia pula padahal cerita lagu lain. Jadi masalah berlaku. Sebab tu dalam bab masalah lagu ni jangan cepat wi hukum. Menilai kohok di bahagian kepala membatalkan puasa dan solat kau tak? Ni kohok mari kat ada kepala dia. Kohok yang mari kau ada dua hidung dengan kepala. Yang mari lalu kau ni telah tak batas semaya, tak batas puasa. Tak batas semaya, tak batas apa? Puasa. Boleh minta kau doktor mengenai doa ukasyah. Doa ukasyah ni sebut dalam kitab Majmu' Syarif. Antara amalan orang tua dulu. Hamba tak tahu doa dia, tak silap la ilaha illallah. Kau dia tahu? Nuh Najiyullah. Muhammad Habibullah. Kau dia tak ingatlah adalah doa dia nya. Hamba tak tahu mengenai doa dia, tapi disebutlah dalam kitab tu rasa-rasalah. Hamba pun tak ada ijazah secara umum rasa Majmu' Syarif ni. Tak tahu hamba tak ingatlah, lebih kurang gitulah. Boleh kau dak ajar cara nak bagi riak, tak riak dalam satu perbuatan. Lupa ke kita yang buat perbuatan tu. Ingat ini adalah semata-mata pemberian Tuhan. Biasa riak ni pada amalan ibadat. Jangan maksiat orang riak. Kerana biasa maksiat ni orang malu nak tunjuk depan orang. Kecuali orang jahat, dah lawak maksiat, tunjuk pada orang pula. Apa hukum kita jual barang tiruan, kopi ori contoh jual kasut, baju tiruan. Gini. Masalah kalau kita tiru pattern tak apa, tak dosa. Macam beg. Beg pok dia buat pun dia tiru beg orang lain juga dah. Kau dia mari atas langit tiba-tiba dia perekod beg yang pertama, tak juga. Pattern ada poket depan ni. Dia tiru orang juga. Maka tiru atas tiru. Kopi ori ni ke mana? Hamba tiru dah beg dia. Yang muka comel pattern dia. Tak apa. Tapi jangan ambil jenama dia. Adidas. Kita ambil Adidas gitu. Tak boleh. Nyanyalah. Sebab hak adalah harta. Itu kaedah dia. Hak milik adalah harta. Misalnya kata pattern lagu ni. Ni hak milik saya. Maka tak boleh tiru jenama tu. Kalau nak buat benda lain. Nama Adidas. Tidak. Abibas. Ikut nama kau dia, nama. Maka ukur dia boleh nampak sangat. Sebab dia pun tiga orang lain juga.
Zik ko bubuh gapo dia, gapo dia. Kebanyakannya tiru atas tiru juga. Ia ubah sikit-sikit saja. Maka idea ni tak apa, boleh, tak ada masalah apa. Jangan nampak betul-betul tiru, ambil betul lama. Lagu tu tak boleh. Tapi kopi ori ni tiru 100%. Tak boleh lah, dengan nama-nama tak boleh. Kalau dia beli dah, nak kata lagu mana. Assalamualaikum, tak minta maaf lah kalau ganggu. Rasa nak tanya, masa semaya asal takdir, rakaat ketiga, huk seluar ambo patuh, cabut seluar ambo, duk gagah dengan zik ya, masa rakaat keempat. Tak cabut seluar tapi huk tu patah. Semaya dok soh dok semaya lagu ni. Ambo nak tanya ceramah, payah soalan lagu ni orang nak pilih. Lagu ni jadi nak pelepah angin juga. Selagi mana tak terombok, seluar tu menutup aurat yang wajib, maka hukum dia sah. Lagu tu. Sekali pun cabut zik pun, dia boleh tutup, nya pegang je tutup kau dia. Hukum dia sah semaya tu. Tak syarat cabut huk tu batal dah semaya. Mohon ijazah selawat lebih daripada 3,000 kali sehari. Allah, semangat dah ni nak lebih daripada 3,000 kali. Jadi hamba beri ijazah selawat nak hak banyak lah. Hak hamba terima. Iaitu selawat Ibnu Mashish. Selawat Abdus Salam Ibnu Mashish. Iaitu selawat Ibnu Mashish ni guru pada Abu Hasan Asyazili. Orang Morocco. Selawat dia boleh kira juga panjang. Dibaca 5,000 kali sehari selawat tu. Selawat tu panjang dan dibaca 5,000 kali sehari. Hamba terima selawat Ibnu Mashish berhabis dalam masa sehari 5,000 kali sehari. Hamba terima daripada Syekh Hazim Abu Ghazalah. Syekh Hazim Abu Ghazalah anak murid kepada Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa pengarang kitab Haqaiqut Tasawuf. Syekh Abdul Qadir Isa ni dia ambil daripada guru dia Syekh Muhammad At-Tilmisani. Syekh Muhammad Al-Hashimi At-Tilmisani. Jadi hamba ijazah lah bagi siapa-siapa dia terima dulu nak beramal, carilah masuk molek 5,000 kali sahaja selawat Ibnu Mashish. Tengoklah selawat tu panjang mana, tahulah langit tu tinggi kau rendah. Hamba tak ada selawat 3,000 kali sehari ni. Hak secara ijazah dengan angka lagu tu 5,000 hamba terima selawat Ibnu Mashish. Boleh kau ada ijazah kaifiat juzuk sawi, ijazah juga sujud sawi. Sujud sawi ni kita nak sujud selepas pada baca tahiyat habis nak sujud, kita niat saya nak sujud sawi. Dan terlintas dalam hati kita nak sujud sawi, maka kita pun sujud 2 kali, lepas pada tu wisalah. Gimana cara mudah nak ajar budak 5 tahun mengenai email dengan kodak-kodak? Ajar kepada dia maksud kodak-kodak adalah kita percaya semua yang berlaku adalah Tuhan yang buat. Percaya lagu tu? Ya. Cikgu duk mengajar lah ni pun Tuhan yang buat. Ya. Awak jadi pandai. Ya. Tuhan buat belakang. Biar dia percaya lagu tu. Tak apa dah tu beres lah. Benda tu baik ataupun buruk, semua Tuhan buat belakang. Sebab makhluk tak boleh membuat sesuatu apa pun. Tuhan yang membuat segala-galanya. Pegah tu. Tuhan yang buat segala-galanya. Makhluk tak ada apa-apa. Gitu. Ayat Al-Quran jika niat zikir, adakah tetap berdosa jika baca atau ikut tajwid? Kebanyakannya apabila ayat Al-Quran tu kita buat wirid, biasanya dibaca dengan tidak bertajwid. Kerana apa? Kerana kita niat sebagai zikir. Apabila zikir, sunat saja bertajwid. Sebagaimana bahasa Arab, orang tak kecek dengan tajwid. Man anta. Seloklah bertajwid, kecek seloklah. Yang kecek ismuka kau gapo dia semakmeng kau dia nak baca lagu tu ya. Sebab apa? Sebab jadi bahasa Arab. Jadi apabila niat jadi wirid, kebanyakan kalau orang ada wirid panjang-panjang, baca Al-Quran dia cepat. Sebab apa? Sebab dia jadi ke wirid dia. Wirid ni niat jadi wirid dia. Gitulah. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.